Dan juga kita kenal furqan, kita mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Ada orang memberikan falsafahnya, kita tahu dia sesat. Ada orang memberikan pendapatnya, kita tahu dia betul. Apa sebabnya kita mengatakan si A salah dan sesat, si B mungkin betul? Disebabkan bayinat, penjelasan yang jitu berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran. Sebab itulah di musim Ramadan kita disuruh mendekatkan diri kepada Al-Quran. Alhamdulillah, kita di Malaysia subur dengan aktiviti Al-Qurani di musim Ramadan. Kita hebat dan perhebatkan aktiviti yang bernama tadarus. Kita perhebatkan aktiviti yang bernama mengaji Al-Quran. Kesemua ini sememangnya baik, sewajarnya kita teruskan dan jangan kita hentikan. Namun bagi orang yang sekadar bertadarus dan mengaji, mereka mengalami satu kekurangan. Mereka mengalami satu sindrom buta Al-Quran dalam bentuk tidak memahami formula-formula Al-Quran. Allah mengatakan Quran diturunkan dengan bayinat, penjelasan yang mantap. Jika kita sekadar bertadarus dan mengaji, kita tak faham penjelasan yang mantap. Akhirnya selepas kita berkata sadaqallahul azim, kita tak kenal huda dan kita tak mampu mengenali furqan. Kita tak mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Timbul isu yang pelbagai dalam masyarakat. Kita seperti orang lain di tepi jalan, bercakap bahasa yang sama, bahasa kejahilan, bahasa yang melambangkan kita tak faham apa-apa pun yang bernama huda dan furqan. Kita hanya bercakap berdasarkan bahasa orang lain, bukan berdasarkan formula Al-Quran. Sebab kita sekadar mengaji, kita sekadar bertadarus, hendak mengkhatamkan Al-Quran, tetapi minda dan otak kita masih kosong daripada Al-Quran. Sebab itu tidak pelik wujud manusia yang khatam Al-Quran, tetapi sikapnya dalam hidup terhadap Al-Quran sikap yang sesat. Dia khatam Al-Quran, tapi dia masih mengatakan bahawa hukum hakam Al-Quran tidak sesuai. Dia khatam Al-Quran, tapi dia masih tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan yang amat relevan dengan hidupnya. Dia khatam Al-Quran, malah mengadakan kenduri itu dan kenduri ini, tetapi dia mengatakan dalam hidupnya bahawa peraturan Al-Quran setengahnya boleh pakai dan setengah yang lain tidak boleh kita pakai. Di mana kesilapan manusia yang berkata kalimat-kalimat yang kita sebutkan tadi? Kesilapannya ialah nilainya, ASO-nya terhadap Al-Quran salah, terbabas dan sesat. Dia merasakan bahawa cukup sekadar aku mengaji, cukup sekadar aku bertadarus, cukup sekadar aku khatam sadaqallahul azim, tetapi selebihnya tidak penting. Orang yang seperti ini merupakan orang yang melakukan kebaikan, tetapi kerosakannya lebih besar daripada kebaikannya. Semua ini perlu kita ubah. Bila kita faham ayat yang saya bacakan tadi dari surah Al-Baqarah 185, kita memahami bahawa kita bukan sekadar hendak mengaji walaupun itu baik. Kita bukan sekadar hendak bertadarus walaupun itu baik. Tetapi selepas itu, kita hendak memahami al-bayyinat, penjelasan, hujah, dalil, bukti yang mantap, agar dengannya kita kenal apa itu huda, petunjuk, dan kita ada furqan. Kita mampu membedakan antara A dan B, antara kosong dan satu, antara hitam dan putih, halal dan haram, hak dan batil, relevan dan tidak relevan berdasarkan neraca wahyu. Ketika itulah kita menjadi orang yang Allah puji. Allah puji orang yang mendekati Quran dengan cara yang betul. Juga dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membaca kitab itu dengan pembacaan yang hak, dengan pembacaan yang sebenar-benarnya, mereka lah orang yang beriman dengan kitab.
Sesiapa yang derhaka dengan isi kitab, merekalah orang yang teramat rugi. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menekankan tentang kebaikan orang-orang yang tidak hanya membaca, tetapi Allah mengatakan mereka membaca haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran dan ditambah haqqa tilawati. Maksudnya membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Ramai orang membaca, tapi belum tentu membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Yang Allah mahu ialah membaca haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan membaca dengan sebenar-benar pembacaan dengan menyebutkan tentang 5 ciri. Bila kita mengaji Al-Quran dan ada pada kita 5 ini, barulah kita benar-benar mengaji. Jika tidak, kita hanya mengaji tapi belum benar-benar mengaji. Yang pertama ialah apa yang Allah haramkan kita kena jauhi, kita kena haramkan. Bila Allah mengharamkan arak, jangan minum alkohol. Bila Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jangan berdating, jangan berdua-duaan sebab ia mendekatkan kita pada zina. Jangan kita sadaqallahul azim, ai sudah tadarus di musim Syawal, musim raya, dating dengan girlfriend berdua-duaan. Hancur Quran kita, hancur Quran yang kita baca. Maka yang pertama, apa yang Quran haramkan, mu jauhi, mu haramkan. Yang kedua, apa yang Quran haruskan dan wajibkan, laksanakan. Bila Quran mengatakan wa aqimus solah, tegakkan solat, jangan pula di musim Aidil Fitri tak solat. Hancur Quran yang kita baca. Maka itu ciri yang kedua. Yang ketiganya, jangan mengubah huruf Al-Quran dari tempatnya. Huruf Al-Quran jangan diubah dari tempatnya. Sebagai contoh, Iqra diturunkan dahulu, jangan letakkan ia di hadapan Quran. Susunannya mesti mengikut susunan Mushaf Uthmani. Sebab kata sahabat, Al-Quran tidak hanya diturunkan, ia diturunkan dan bersama-samanya diturunkan juga cara meletakkan ayat sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada sahabat. Hari ini di Pulau Pinang sebagai contohnya adalah golongan yang jumlahnya tak ramai, yang mereka mahu susunan Al-Quran mengikut susunan wahyu diturunkan. Maka perlulah dikedepankan Iqra, kemudian Mudaththir dan sebagainya. Mereka juga sesat walaupun kononnya mereka mencintai Al-Quran. Maka itu ciri yang kedua. Jangan mengubah huruf-hurufnya dari tempat yang telah ditetapkan. Yang keempat ialah membaca seperti mana ia diturunkan. Di sini Alhamdulillah kita cukup jaga bab pembacaan kita. Pembacaan kita di Malaysia mengikut sanadnya sampai kepada Hafs an Asim. Sanad kita sanad muktabar. Apa yang kita baca di Malaysia mengikut cara bacaan Hafs an Asim, muktabar. Di situ kita hebat. Itu yang keempat. Baru 1/5 yang hebat. Yang kelimanya ialah mentafsirkan Quran dengan kaedah metodologi yang betul. Tak cukup sekadar kita memahami, kita perlu memahami Al-Quran dengan metodologi tafsir yang betul. Jangan jadi seperti golongan contohnya liberal pada hari ini. Mereka kononnya cinta dan kasihkan Quran, tapi mereka mentafsirkan Quran secara liberal, secara bebas. Akhirnya dalam tulisan mereka, mereka berkata sebenarnya malaikat bukan makhluk yang wujud. Malaikat hanya simbolik tentang kebaikan. Syaitan bukan makhluk yang wujud. Syaitan cuma simbolik tentang kejahatan. Mereka bercakap bahasa Quran dengan bahasa simbolik mengikut otak mereka yang cetek. Mereka mendekati Quran tetapi mereka sesat lagi menyesatkan. Jangan jadi pula seperti golongan Syiah yang baca surah Ar-Rahman, Marajal Bahrain, dua lautan bertemu kata Allah. Allah sebut tentang Bahrain, tentang lautan. Lautan yang airnya asin, air laut, dan lautan yang airnya tawar, iaitu air sungai biasa. Bertemu, ada pemisah. Itu yang Allah maksudkan. Tiba-tiba sebahagian puak Syiah mengatakan maksudnya bukan itu. Maksudnya ialah pertemuan antara Ali dan Fatimah Az-Zahra.